8 Julai 2018, suasana di Bundaran Besar Palangkaraya dipenuhi warga kota yang hadir sempena acara Car Free Day. Di tengah kawasan awam itu, seorang remaja menarik perhatian ramai dengan persembahan yang jarang dilihat di ruang terbuka, demonstrasi bersama seekor ular king cobra. Rizky Ahmad berusia 19 tahun, seorang pencinta reptilia yang aktif mempersembahkan aksi melibatkan haiwan peliharaannya. Pada pagi itu, Rizky sedang bersiap untuk melakukan demonstrasi dengan seekor ular sepanjang 3 meter. Haiwan yang telah berada di bawah penjagaan dan latihannya selama beberapa bulan serta dianggap cukup jinak untuk dipamerkan kepada umum. Apa yang tidak disedari oleh sebagian pengunjung ialah ular yang dibawa Rizky ialah spesies kobra terbesar di dunia yang memiliki neurotoksin berkeupayaan tinggi, cukup untuk melumpuhkan sistem pernafasan manusia dalam masa yang singkat. Ini king cobra bro, opio bagusan lah. 3 menit mati dipatoknya, gajah dewasa dalam 1 jam. Gua baru pemula, ini yang kedua kalinya gua mainin cobra. Jangan sembarangan dan jangan ditiru. Kalau kita mainin cobra, kita izinkan sama yang kuasa. Intinya berdoa. Saksikan penampilan Panji, Borneo. Pada mulanya, persembahan kelihatan berjalan seperti biasa. Warga yang berhimpun di kawasan itu mula menumpukan perhatian ke arah Rizky. Ada yang mengambil gambar, ada yang merekam video. Sesekali kedengaran suara kagum daripada pengunjung yang terpesona melihat keberaniannya mengendalikan reptilia berbisa di ruang awam. Namun tanpa dia sedari, hari itu bakal menjadi persembahan terakhirnya. Ketika Rizky sedang mengendalikan ular itu, berlaku satu kesilapan kecil pada genggaman tangannya. Pada saat itulah, reptilia berbisa itu melepaskan kawalan dan mematuk tepat pada lengan kanannya. Walaupun dipatuk, Rizky masih mampu berdiri dan cuba bertahan. Namun tidak lama kemudian, tubuhnya mula menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Rizky segera dikejarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya dan terus menerima rawatan intensif di unit rawatan rapi. Walaupun usaha maksimum dilakukan oleh pasukan perubatan, kondisi tubuhnya terus menurun. Keesokan harinya, pada Isnin 9 Julai, pihak hospital mengesahkan bahawa Rizky telah meninggal dunia. Namun apa yang terjadi selepas pengesahan kematian itu jauh lebih mengejutkan daripada yang dijangka. Korban gigitan ular king cobra belum juga dimakamkan. Pihak keluarga meyakini Rizky hanya mati suri dan kini menunggu sadar karena masih dalam keadaan lemah. Mereka mendapati tubuh Rizky masih hangat dan tidak kaku seperti orang yang telah meninggal pada umumnya, sekaligus menimbulkan kepercayaan bahawa dia belum benar-benar meninggal dunia. Konsep ini dikenali sebagai mati suri, iaitu keadaan di mana seseorang dinyatakan meninggal secara perubatan, tetapi tubuhnya masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang sangat lemah. Atas alasan itu, keluarganya mengambil keputusan menangguhkan pengebumian. Akhirnya tubuh Rizky dibawa ke rumah duka di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya untuk menjalani ritual adat yang diputuskan oleh pihak keluarga. Tubuhnya diletakkan di luar rumah di atas hamparan daun pisang, ditutupi dengan kelambu serta pembatas kain. Ular king cobra yang menggigitnya disimpan di dalam kotak sebelum ditempatkan berhampiran tubuh Rizky. Beberapa kali ular itu dilepaskan ke dalam kelambu dan dibiarkan berada bersama tubuh mangsa selama beberapa saat dengan harapan reptilia tersebut dapat menyedut kembali racun yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Ritual dipimpin oleh pawang ular tempatan yang dikenali sebagai Amang Rembo. Menurutnya, terdapat sedikit perubahan pada keadaan tubuh Rizky
Selepas ritual dijalankan, malah Rizky dikatakan akan kembali sedar selepas 7 hari 7 malam. Satu dakwaan yang turut dikongsi melalui akaun Facebook oleh salah seorang ahli keluarganya. Namun perubahan itu tidak membawa kepada pemulihan seperti yang diharapkan. Persoalannya, mengapa tubuh yang sudah dinyatakan meninggal masih terasa hangat? Sesuatu yang membuat keluarga percaya bahawa ini bukan kematian sebenar tetapi mati suri. Penjelasan daripada pakar reptilia dan spesialis racun ular menjelaskan bahawa tubuh Rizky yang masih hangat bukanlah tanda dia masih hidup, tetapi kesan racun king cobra yang masih bereaksi di dalam badannya. Walaupun jantungnya telah berhenti dan paru-parunya tidak lagi berfungsi, racun tersebut terus merosakkan organ dalaman, menghasilkan haba yang membuat tubuh bangsa terasa panas. Situasi inilah yang mendorong keluarganya percaya bahawa Rizky sedang mengalami mati suri, lalu memilih untuk meneruskan ritual pemulihan. Setelah 4 hari ritual dijalankan tanpa sebarang perubahan yang nyata, keluarga akhirnya menerima bahawa Rizky benar-benar telah meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dikebumikan pada Khamis 12 Julai di sebuah tanah perkuburan umum berhampiran kediaman keluarganya di Palangkaraya, menandakan berakhirnya seluruh usaha untuk menyelamatkannya. Pada September 2019, Steven Weber Jr. berusia 40 tahun bersama teman wanitanya, Kenisha Antoine, pergi bercuti ke Pulau Pemba di Tanzania. Steven telah menjalin hubungan dengan Kenisha dan merancang untuk melamarnya semasa percutian itu. Namun apa yang mereka tidak jangka ialah saat yang sepatutnya menjadi antara yang paling membahagiakan dalam hidup mereka akhirnya bertukar menjadi tragedi yang tidak dapat dilupakan. Segalanya bermula apabila mereka tiba di pulau itu dan mendaftar masuk di Manta Resort. Resort ini menawarkan pemandangan laut yang luas serta kawasan bumbung untuk bersantai dan menikmati cuaca tropika. There's Steven. Nobody say you can go in there. Curious. Alright. So excited. Set him up. The big reveal. Namun ciri paling istimewa resort ini ialah bilik bawah laut yang membolehkan pengunjung melihat kehidupan marin dari semua arah 360 darjah. Bilik inilah yang menjadi inspirasi utama Steven untuk melamar teman wanitanya. So this is the room. This is where we're sleeping. Babe, look, a shark. Not funny. Alright. Pada hari ketiga penginapan, Steven memakai cermin mata renang dan menyelam ke salah satu tingkap bilik itu sambil Kenisha mula merakam. What does that say? Oh, it's so cute. Dia kemudian mengeluarkan sehelai nota dalam beg ziplock dan menekannya pada tingkap. Nota itu berbunyi, "Saya tidak mampu menahan nafas cukup lama untuk menyatakan semua yang saya cintai tentang kamu. Tetapi segala yang saya cintai tentang kamu, saya cintai semakin hari semakin mendalam." What? Dia kemudian membalikkan nota itu dan di sisi yang lain tertulis lamaran perkawinan kepada Kenisha. "Sudikah kamu menjadi istri saya?" Steven turut menunjukkan cincin yang dibawanya khusus untuk momen itu sebelum berenang naik ke permukaan untuk mendengar jawaban Kenisha. Pada
ketika itu, Kenisha berhenti merakam dan bergegas ke lantai permukaan, teruja untuk memberikan jawapan. Namun apabila dia melihat keluar, Steven tidak kelihatan. Kenisha memanjat ke bumbung, berharap Steven berada di situ, tetapi tiada tanda kehadirannya. Kenisha segera meminta pertolongan dan beberapa penduduk tempatan datang membantu. Namun usaha mencari Steven mengambil masa sebelum tubuhnya ditemui terapung di dalam air. Dan pada ketika itu, semuanya sudah terlambat. Beberapa pekerja resort cuba melakukan CPR tetapi tidak berhasil. Steven disahkan meninggal dunia. Semasa kejadian, Steven telah tersalah anggar sejauh mana dia boleh menahan nafas di bawah air dan lemas sebelum sempat sampai ke permukaan. Dalam video itu, kelihatan tangannya bergetar sambil memegang cincin. Tubuhnya memperlihatkan isyarat jelas bahawa dia kehabisan oksigen dan memerlukan udara dengan segera. Namun demi memastikan momen itu menjadi lebih istimewa, dia mengabaikan isyarat tubuhnya. Dan malangnya, momen yang sepatutnya paling bahagia dalam hidupnya bertukar menjadi tragedi yang meragut nyawanya. Jacob Charles ialah seorang penyelam berpengalaman dari Bundaberg, Queensland. Pada usia 30 tahun, pengalamannya merangkumi pelbagai jenis selaman, daripada selaman rekreasi hinggalah selaman teknikal, dan dia kerap menyertai aktiviti penyelaman berkumpulan di sekitar perairan Queensland. Namun satu aktiviti penyelaman rutin bakal berubah menjadi insiden yang hampir meragut nyawanya. Pada 6 Julai 2016, Jacob menyertai satu aktiviti penyelaman berkumpulan di perairan tenggara Queensland. Sebuah bot membawa kumpulan itu ke lokasi penyelaman yang terletak di bangkai kapal Althea Wreck, kira-kira 30 batu nautika atau sekitar 56 km dari pantai. Sebelum para penyelam turun ke air, Jacob merupakan penyelam kedua terakhir yang turun ke dalam air pada hari tersebut. Namun 1 minit selepas mula menyelam, tali keselamatan yang dipegang Jacob terlepas daripada tangannya akibat arus kuat. Dia segera naik ke permukaan, namun mendapati tali penghubung dari bot telah ditarik masuk, menyebabkan tiada apa lagi untuk dipegang. Jacob cuba berenang kembali ke bot, namun arus di permukaan yang kuat membawanya semakin jauh sehingga dia terpisah sepenuhnya daripada bot dan kumpulan. Lebih memburukkan keadaan, Kapten bot dilaporkan beredar ke lokasi lain untuk menangkap ikan. Sebaik saja semua penyelam turun ke air meninggalkan mereka tanpa pengawasan. Apabila penyelam lain kembali ke bot, mereka menyedari Jacob tidak kelihatan. Mereka tidak mengetahui bahawa pada waktu itu Jacob sudah hanyut di bawah arus, terdampar sendirian di tengah lautan, kira-kira 35 batu dari daratan terdekat. Dia sedang bertarung antara hidup dan mati kerana suhu air sekitar 20 hingga 22 darjah Celsius boleh menyebabkan kejatuhan suhu badan secara perlahan. Berada dalam keadaan terapung untuk tempoh yang lama meningkatkan risiko hipotermia dan keletihan akibat usaha tubuh mengekalkan haba. Pada waktu itu juga, hari sudah hampir senja, menjadikan usaha mencari dan menyelamatkannya semakin sukar. Sebuah kapal udara penyelamat dilihat berlega di atasnya sebanyak 2 kali, tetapi gagal mengesannya. Pelampung keselamatan yang dibawanya masih kelihatan dari jauh. Dia menyedari bahawa apabila malam menjelma, peluang untuk diselamatkan semakin tipis. Jacob mengeluarkan kamera GoPro miliknya untuk merakam pengalaman yang mungkin menjadi saat-saat terakhirnya. Well, the sun's going down. Obviously I couldn't keep up. So that's it. If the sun goes down, they won't do nothing. That's a wrap on old Jakey, I guess. Malangnya tiada apa yang boleh dilakukannya selain menunggu dan terus merakam mesej
yang mungkin menjadi rakaman terakhir untuk keluarganya. Berenang sejauh lebih 35 batu adalah mustahil baginya dengan risiko tinggi keletihan dan lemas di tengah perjalanan. Dia cuba mengejar sebuah bot menangkap ikan yang dilihat di kejauhan, tetapi segera menyadari bahawa dia tidak akan mampu mendekatinya untuk menarik perhatian, meninggalkannya dalam rasa kecewa. It's way too far for me. It'd be like 15-16 meters now. Selain itu, berenang jauh dari lokasi asal hanya akan mengurangkan peluang untuk diselamatkan kerana pasukan penyelamat tidak akan mengetahui kedudukan sebenarnya. Ketika langit semakin gelap dan kapal penyelamat beberapa kali gagal mengesannya, Jacob mula berasa putus asa. There's a plane coming back. There's a rescue boat way over there. Helpful that. Air laut yang masin menyebabkan dia cepat dehidrasi sekaligus mengurangkan peluangnya untuk terus bertahan. Namun berbekalkan pengalaman, Jacob berjaya kekal tenang menggunakan tenaga seminimum mungkin sambil menunggu bantuan tiba. Selepas lebih 6 jam hanyut sendirian di laut, Jacob akhirnya diselamatkan oleh sebuah kapal penyelamat selepas sebuah helikopter pengawasan berjaya mengesannya dari udara. Penyelamatannya digambarkan sebagai keajaiban, memandangkan dia berisiko mengalami hipotermia dan berada pada ambang kritikal. Sedikit masa lagi, kemungkinan hipotermia parah atau keletihan boleh meragut nyawanya.